Akil balik adalah salah satu perubahan di mana semua orang akan merasainya dalam salah satu tahap kehidupan mereka. Tapi ada orang-orang tertentu atau kaum-kaum tertentu atau kumpulan tertentu di mana menyambut prabalik ataupun balik kanak-kanak ini merupakan satu benda yang amat penting bagi mereka. Mengapa dia disambut? Kenapa dia disambut? Apakah signifikan semua ini? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kupas. Pada video kali ini saya akan membahaskan berkenaan dengan sebab mengapa budaya di seluruh dunia meraihkan dan mengadakan upacara untuk kanak-kanak yang menjalani prabalik dan juga balik. Prabalik ini dialami apabila seseorang itu meningkat dewasa, dan prabalik ini merupakan tanda keupayaan seseorang itu untuk mempunyai anak dan dikenali sebagai macam kematangan seksual. Prabalik juga merupakan satu peringkat dalam hidup seseorang itu di mana tubuh badan mereka berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang yang lebih dewasa. Perubahan ini termasuklah ciri-ciri seks prima dan sekunda. Bagi yang lelaki, ciri-ciri seks prima, mereka akan mengalami perubahan saiz laka dan buah zakar mereka. Manakala ciri seks sekunda mereka melibatkan pertumbuhan misai dan janggut. Untuk perempuan, ciri-ciri seks prima mereka perubahan faraj dan ovary, manakala sekunda melibatkan perubahan payudara serta punggung yang lebih membesar. Okey, bila kita mencapai prabalik ini bermula antara 9 hingga 16 tahun bagi lelaki dan perempuan. Ada juga yang mengalami lebih awal dan ada juga yang mengalami lebih lewat. Bar mitzvah merupakan suatu upacara wajib yang mesti dilalui oleh setiap kanak-kanak lelaki Yahudi yang sudah mencapai tahap kematangan atau balik. Upacara ini juga sama untuk kanak-kanak perempuan Yahudi, di mana ianya dapat membuktikan bahwa anak-anak itu telah dapat diterima masuk ke dalam masyarakat Yahudi. Dikatakan apabila seseorang kanak-kanak lelaki yang telah melalui upacara ini dikira sebagai dewasa dan juga mengikut ajaran Yahudi. Ibu bapa tidak lagi mempunyai tanggung jawab dan juga ibu bapa tidak menanggung segala dosa dan juga pahala yang dikerjakan oleh anak-anak tersebut. Maksudnya di sini ibu bapa akan lepas tangan sebab mereka dalam masyarakat mereka anak-anak yang balik ini diorang sudah mempunyai tanggung jawab diorang sendiri. Anak-anak Yahudi yang telah mengalami balik, diorang bertanggung jawab atas segala amal yang dilakukan, sama ada baik atau buruk sesuatu amal yang mereka lakukan tersebut. Amalan ini masih lagi diamalkan oleh masyarakat Yahudi di Israel dan juga terdapat upacara ini di Amerika Syarikat. Kini kita sudah tahu mengapakah dia disambut dan apa signifikan perkara ini disambut. Tetapi apakah norma dan juga had untuk ritual ini diteruskan? Jom. Oleh itu dalam konteks perayaan dan juga istiadat prabalik dan balik kanak-kanak adalah berbeza mengikut kepercayaan dan juga adat istiadat ataupun upacara kaum itu tersendiri. Contohnya seperti kaum Melayu di mana istiadat prabalik ataupun balik kanak-kanak tersebut dikenali sebagai berkhatan ataupun bersunat, di mana ianya dilakukan oleh seorang yang berpengalaman dan juga diiktiraf seperti seorang ustaz ataupun doktor, dan ianya dilakukan kepada budak-budak kanak-kanak lelaki yang berumur 10 tahun ke atas.
di mana orang-orang dahulu berfikir ataupun berpendapat bahawa 10 tahun adalah satu adalah umur yang sesuai untuk mereka dikatan ataupun disunat. Berbeza pula dengan kanak-kanak perempuan, kebiasaannya ataupun normanya mereka kanak-kanak perempuan ini disunat ataupun dikatankan sewaktu mereka masih bayi. Dari segi perayaan, kaum Melayu cuma mengadakan kenduri doa selamat, di mana mereka kenduri tersebut ataupun upacara tersebut dilakukan untuk mendoakan keselamatan dan juga kesehatan kanak-kanak yang telah disunat. Seterusnya, amalan breast ironing di Afrika. Satu lagi ritual permulaan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan di Afrika melibatkan breast ironing gadis-gadis muda mereka yang dipercayai inilah jalan keluar untuk pemerkosaan atau rogol. Ia juga disebut sebagai meratakan payudara. Ini adalah upacara biasa di Kamerun dan prosedurnya melibatkan dada ditumbuk atau dihempap dengan benda panas seperti batu besar, tukul atau spatula untuk memampatkan tisu payudara. Ia dilakukan secara privasi di dalam rumah antara ibu dan anak perempuan sahaja. Bagi saya, ini harus menjadi haid kerana breast ironing dianggap sebagai penderaan fizikal terhadap gadis-gadis muda. Amalan ini boleh menyebabkan beberapa kerosakan seperti sukar menyusu atau menghasilkan susu badan, sakit dada yang teruk, bahkan mungkin terjadi jangkitan dan bengkak bernanah yang teruk. Begitu. Mengapa sesetengah kaum menganggap haid ini adalah sesuatu benda yang kotor? Sampai teruk sekali mereka mengabaikan mereka, macam mengasingkan mereka daripada keluarga mereka. Agaknya kenapa ya? Sesetengah budaya memandang gadis-gadis haid sebagai kotor dan membuangnya dari keluarga untuk jangka masa tertentu. Adakah anda bersetuju dengan budaya sebegini ataupun mindset seperti ini? Jawapan saya adalah sebab sesetengah budaya memandang gadis-gadis haid sebagai kotor dan membuangnya dari keluarga untuk jangka masa tertentu adalah kerana sentuhan mereka akan mencemarkan orang di sekeliling mereka. Budaya seperti ini betul-betul ada dan ia merupakan sebuah budaya orang Hindu di India yang dikenali sebagai Chowpadi. Chowpadi adalah bentuk pantang larang haid yang melarang wanita dan gadis Hindu untuk mengambil bahagian dalam aktiviti keluarga yang normal semasa haid kerana mereka dianggap tidak bersih. Chowpadi dikatakan dipraktikkan terutama di bahagian barat Nepal. Tetapi budaya ini juga turut berlaku dalam kalangan penduduk kota juga. Semasa Chowpadi, wanita dilarang tinggal di rumah dan mereka akan tinggal di kandang ternak, terutama di wilayah barat negara ini atau tempat tinggal sementara yang dikenali sebagai pondok haid selama tempoh mereka datang haid. Semasa haid, wanita dan gadis dilarang mengambil bahagian dalam kegiatan harian dan tidak dibenarkan untuk berinteraksi dengan komuniti mereka. Jadi pada pendapat saya sangat tidak bersetuju dengan setengah budaya yang memandang gadis haid ini sebagai kotor dan membuang mereka untuk jangka masa tertentu. Hal demikian berlaku kerana terdapat setengah budaya yang masih lagi mengamalkan mitos lama budaya mereka yang memandang gadis-gadis haid sebagai kotor. Proses menstruasi adalah proses semula jadi yang merupakan sebahagian daripada kitaran haid. Kitaran haid merupakan kitaran perubahan biologi yang berlaku dalam sistem pembiakan wanita atau gadis dan ianya berlaku dalam lingkungan usia yang masih berpotensi untuk mengandung. Menstruasi atau haid ini sebenarnya mendatangkan banyak kebaikan terhadap seseorang wanita atau gadis.
Berlakunya proses ini merupakan salah satu petunjuk bahawa gadis tersebut masih mempunyai tahap kesuburan yang tinggi selain menjamin kesihatan mereka. Jadi proses menstruasi ataupun haid ini secara tidak langsung membantu wanita untuk memahami dan memantau tahap kesuburan mereka. Sebagai contoh, kebanyakan wanita menjadikan datang bulan atau haid sebagai petunjuk bahawa mereka tidak mengandung. Terdapat beberapa tradisi yang memberi peluang kepada wanita dan gadis yang sedang haid untuk berikatan antara satu sama lain. Sebagai contoh, di India, haid dapat menyekat aktiviti gadis dan wanita. Haid memberi kelebihan kepada mereka seperti wanita yang baru berkahwin boleh menggunakan peluang yang ada untuk mengunjungi keluarga ibu mereka. Manakala bagi sudut seorang gadis pula, mereka mengambil kesempatan tersebut untuk berehat daripada melakukan tanggungjawab harian mereka. Jadi wanita dan gadis yang mengalami haid sama sekali tidak seharusnya dipandang kotor oleh masyarakat kerana ianya memberi banyak kebaikan dari segi kesihatan dan kehidupan seharian mereka. Assalamualaikum. Hari ini kami akan bertanyakan soalan kepada orang ramai tentang proses akil balik yang berlaku di antara kanak-kanak lelaki dan perempuan, yang di mana kita akan bertanyakan soalan tentang siapa lebih unggul pada hierarki yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kita akan bertanya kepada orang ramai tentang siapa lebih unggul, sama ada kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Adakah proses akil balik dia dapat menentukan hierarki di kalangan kanak-kanak lelaki dan perempuan, di mana kalangan kanak-kanak lelaki itu dikatakan lebih unggul dibandingkan perempuan, yang mungkin disebabkan oleh perubahan dari segi fisikal dan juga sebagainya lah. Jelaskan, apakah pendapat Anda? Pada pendapat saya, proses akil balik adalah satu proses peringkat di mana perubahan terhadap kanak-kanak kepada lebih dewasa. Bagi menjawab pertanyaan Anda tadi, yang mana lebih unggul, saya lebih memilih kepada wanita, disebabkan proses akil balik lebih cepat. Proses akil balik wanita lebih cepat berbanding dengan lelaki. Bagi saya, betul akil balik itu merubah hierarki kanak-kanak, tetapi bukan dari segi penentuan siapa lagi unggul, tapi dari segi tanggung jawab mereka. Tanggung jawab dari segi apa? Tanggung jawab yang saya maksudkan ialah tanggung jawab kepada agama. Jadi apabila seseorang itu mencapai tahap akil balik, mereka diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu dan berpuasa. Jadi kesimpulannya, kedua-dua akan nampak lebih unggul apabila mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Pada pendapat saya, amalan akil balik tidak sama sekali meletakkan posisi kanak-kanak lelaki lebih tinggi daripada kanak-kanak perempuan. Boleh saya katakan, amalan ini digunakan untuk menyedarkan kanak-kanak lelaki bahawa jika mereka sudah akil balik, mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang lelaki. Disebabkan itu, amalan ini nampak seperti kita menaikkan pangkat seorang lelaki lebih daripada kanak-kanak perempuan. Pada pendapat saya, amalan balik tidak membuat lelaki dipandang lebih berbanding perempuan. Ini mungkin terdapat setengah orang berpendapat bahawa lelaki yang akil balik ini lebih dipandang lebih kerana mereka telah mencapai tahap di mana mencapai tahap umur yang sepatutnya untuk mereka mengimamkan solat. Dan kelebihannya pula, lelaki ialah selalunya mereka akan menjadi ketua di dalam organisasi. Bahkan di dalam keluarga juga mereka merupakan ketua. Tapi itu tidak bermaksud lelaki ini mempunyai kelebihan untuk dipandang tinggi. Kerana kedua jantina lelaki dan perempuan ini mempunyai kelebihan tersendiri. Apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah maupun lelaki ataupun perempuan, tiada siapa yang mampu atau layak diangkat kedudukan mereka dalam sesuatu hierarki, kerana ianya agak seimbang. Ada yang berpendapat perempuan akil balik lebih awal dan menganggap mereka lebih unggul di kalangan, lebih diangkat berbanding lelaki. Tetapi ada pula yang berpendapat
lelaki lebih diangkat daripada perempuan karena selepas akil balik mereka akan mendapat tanggung jawab yang lebih berat. Jadi dapat disimpulkan sini ianya agak neutral sebab dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Pemikiran masyarakat di mana lelaki itu lebih diangkat lebih tinggi daripada wanita setelah akil balik, yaitu disebabkan oleh tanggung jawab mereka yang akan mereka pegang setelah akil balik, di mana mereka kini sudah dianggap lebih matang dan mereka sudah boleh memimpin. Itu adalah pemikiran yang konservatif di mana community ataupun masyarakat pada zaman kini macam sudah terbiasa disebabkan oleh pemikiran itu telah dibawa daripada zaman-zaman sebelumnya, di mana ianya sudah tidak relevan. Jadi pada kesimpulannya, lelaki tidak dianggap lebih tinggi posisinya di dalam sesuatu komoditi setelah akil balik berbanding perempuan. Saja daripada kami kumpulan 9. Jadi itu saja daripada kami. Tingkatkan equality, kurangkan diskriminasi. Bye.